Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan bagaimana untuk membuat pindahan dari buku catatan pertama iaitu jurnal am, jurnal khas dan juga buku tunai ke dalam ledger. Saya akan merujuk kepada buku teks soalan nombor 2 muka surat 185. Okey, di dalam ni diberikan jurnal am, jurnal khas dan juga buku tunai. Dan sebelum kamu membuat catatan, kamu perlu menyediakan akaun-akaun dalam ledger. Ledger terdiri daripada ledger am, ledger jualan dan juga ledger belian. Okey, untuk ledger am kamu perlu menyediakan akaun modal dilabelkan sebagai LA1, akaun lengkapan LA2, akaun alatan pejabat LA3, akaun belian LA4, seterusnya akaun pulangan belian LA5, akaun jualan LA6, akaun pulangan jualan LA7, akaun ambilan LA8, kemudian akaun gaji LA9, akaun kadar bayaran LA10, akaun diskaun diberi LA11, akaun diskaun diterima LA12 dan akaun angkutan LA13. Semua ni 13 akaun mesti disediakan dalam ledger am. Kemudian dalam ledger belian, ledger belian terdiri daripada akaun belum bayar. LB1 ialah akaun belum bayar pemborong alatan pejabat alia. LB2 ialah akaun belum bayar kilang pensinik. LA3 ialah LB3 ialah akaun belum bayar pemborong Sonex. So ada 3 akaun dalam ledger belian. Dan ledger jualan terdiri daripada akaun belum terima Fahmi Enterprise LJ1, akaun belum terima Perniagaan Syahmi Deko LJ2 dan juga akaun belum terima RNZ Enterprise LJ3. Jadi dengan menyediakan akaun-akaun ini terlebih dahulu dalam ledger-ledger yang berkaitan, ia akan memudahkan kamu untuk membuat pindahan dari buku catatan pertama. Baik, kita akan lihat catatan bermula dengan jurnal am dahulu. Saya akan buat 3 bahagian, iaitu pindahan dari jurnal am, kemudian pindahan daripada jurnal khas dan juga pindahan daripada buku tunai. Jadi untuk kali pertama ataupun untuk pertamanya kita akan buat pindahan daripada jurnal am. Jurnal am terdiri daripada Oktober 1 ni merupakan catatan pembukaan. Bagaimana untuk merekodkan catatan pembukaan ke dalam ledger? Seperti mana yang kamu tahu, catatan pembukaan merupakan rekod bagi baki-baki, iaitu baki aset, liability dan equity pemilik pada tarikh ini, iaitu pada 1 hari bulan Oktober. Jadi bila kita memindahkan baki-baki ini, kita akan pindahkan ke akaun-akaun yang berkaitan seperti mana tadi yang telah disediakan dalam ledger. Kita ada catatan bank, lengkapan, tunai, akaun belum terima Fahmi Enterprise untuk aset, kemudian akaun belum bayar pemborong alatan pejabat alia dan juga modal. Kita akan pindahkan semua ini ke dalam ledger, kecuali untuk baki bank kita telah masukkan ataupun telah dimasukkan dalam buku tunai, ruangan tunai 2,500 kalau kamu lihat, baki bank 27,000 BT6. Sini BT6 ialah folio bagi buku tunai. Jadi awalnya kita ada 1 hari bulan baki BB 2,500 lajur tunai, 27,000 lajur bank. Catatan folio di sini, kalau kamu lihat folio di sini ialah JA1. JA1 sebenarnya catatan yang telah diambil daripada bank 27,000 dipindahkan ke BT6 dan tunai 2,500 ke BT6. Jadi catatan untuk bank dan tunai tidak perlu dicatat dalam ledger sebab dia telah dicatat dalam buku tunai. Jadi yang lain-lain kita akan catatkan ke dalam akaun-akaun yang berkaitan, iaitu tadi kita dah isikan ataupun sediakan. Jika kamu dah sediakan LA1 seterusnya sampai LA13, LB1, LB2, LB3 dan juga LJ1, LJ2, LJ3, kamu hanya perlu masukkan saja catatannya ke dalam akaun-akaun yang berkaitan. Jadi kita lihat yang pertama, bank tak perlu catat. Akaun lengkapan LA2 3,000.
akaun lengkapan dah ada kat sini, akaun lengkapan LA2. Jadi kita catat ke dalam, okey, peraturan merekod dari jurnal ialah catatan debit dimasukkan ke debit. Okey, catatan di sebelah debit ni aset kerana dia merupakan baki untuk aset. Jadi Oktober 1 kita tulis sini sebagai baki BB kerana dia ialah baki yang dibawa dari bulan lepas. Okey, ni dalam LA2, itu ledger am 2 berjumlah 3,000. Okey, ni nilai dia. Kemudian dia punya folionya, ya, kita lengkapkan ruangan folio antara butir dan juga dengan jumlah tu iaitu daripada JA1. Jadi Oktober 1 baki BB 3,000. Catatan di sini ialah baki BB, ya, baki pembukaan. Kemudian seterusnya bank dan tunai tak perlu, akaun belum terima Fahmi Enterprise, ya, akaun belum terima Fahmi Enterprise kita masukkan di sebelah debit. Sama juga sebelah debit kerana dia aset baki awal Oktober 1 baki BB sebanyak 2,400. Jadi sini kita catat 2,400. Okey. Di sini bahagian folio kita catatkan dia sebagai JA1 kerana pindahannya dibuat daripada JA1. So pindah kat sini di sebelah debit, debit ke debit. Dari jurnal am kita lihat kalau dia debit maknanya bakinya adalah di sebelah debit. Okey, seterusnya di sebelah kredit kita ada akaun belum bayar pemborong alatan pejabat alia. Kat sini saya sediakan pemborong alatan pejabat alia di sebelah kredit kerana dia ialah liability. Jadi pada Oktober 1 butirannya ialah baki BB. Okey, jumlahnya 3,500 dan kita lengkapkan lajur folio. Ya, lajur folionya kita ambil catatan ni tadi ialah daripada jurnal am 1 ataupun JA1. Jadi catatannya kerana dia adalah liability, catatan di sini juga adalah di sebelah kredit, maka kita pindahkan bakinya di sebelah kredit. Okey, modal LA1, akaun LA1 ni ialah akaun modal. Modal ialah equity pemilik dan baki yang dibawa dari bulan lepas merupakan baki modal awal iaitu baki BB di sebelah kredit, ya, equity pemilik dan jumlahnya 31,400. Okey, catatannya adalah di sebelah kredit dan dari folionya diambil daripada JA1. Jadi ni ialah catatan yang kita buat bagi catatan pembukaannya pada 1 hari bulan Oktober. Baik, seterusnya catatan dari jurnal am pada 10 hari bulan Oktober iaitu debit alatan pejabat kredit belian, iaitu urus niaga yang berlaku ialah ambilan barang niaga untuk kegunaan pejabat. Okey, pindahan catatan ini iaitu mengambil alatan pejabat untuk kegunaan perniagaan merujuk kepada pertambahan kepada alatan pejabat di sebelah debit dan pengurangan belian di sebelah kredit. Jadi kita perlu sediakan dua akaun ini dalam LA3 dan juga LA4. Okey, akaun alatan pejabat dekat LA3, kemudian LA4 ialah akaun belian. Okey, di mana kita nak catatkan? Kita perlu catatkan mengikut di mana catatan yang asalnya berlaku, iaitu pada 10 hari bulan alatan pejabat ialah 250 di sebelah debit. Jadi kita catat di sebelah debit akaun alatan pejabat ni tarikh sama ikut catatan dalam jurnal am Oktober 10, kemudian jumlah dia 250, butiran dia ialah pasangan dia iaitu catatan bergu iaitu belian. Okey, catatan ni diambil dari JA1, jadi kita catat dekat folio dia JA1 lah. Okey. Jadi yang ni untuk catatan debit, catatan kredit. Belian dicatatkan di sebelah kredit iaitu 250 di lajur kredit ni. Jadi dalam akaun belian kita rekodkan dia di sebelah kredit. Oktober 10, butirannya
pasangan dia, iaitu alatan pejabat. Ya, debit alatan pejabat, kredit belian. Jadi butirannya merujuk kepada akaun ataupun catatan bergu bagi akaun-akaun tersebut. Jumlah sama dan folio dia ialah dari JA1. Okey, ni untuk catatan pada Oktober 10. Seterusnya Oktober 12, angkutan dan juga akaun belum bayar kilang pensinik, iaitu charge angkutan dikenakan. Charge angkutan dikenakan daripada akaun belum bayar, maka ia akan dicatatkan ke dalam akaun angkutan. Jadi kita sediakan tadi akaun angkutan dalam ledger am dia berada di LA13. Ya, LA13 sebab dalam ni dah dituliskan LA13 ya. Dalam soalan dia dah bagi folio, kita hanya ikut je LA13. Kemudian satu lagi akaun yang perlu yang terlibat ialah akaun belum bayar kilang pensinik. Okey, ni akaun belum bayar kilang pensinik, merujuk kepada LB2. Jadi kat sini kita letak sini LB2. Okey, catatannya macam mana? Rujuk kepada catatan apa? Debit angkutan 500, kredit akaun belum bayar kilang pensinik 500. Jadi dalam akaun angkutan Oktober 12 kita catat di sebelah debit, iaitu sebanyak 500. Okey, butirannya apa? Butirannya ialah akaun belum bayar. Okey, kamu boleh catat dengan lengkap kilang pensinik. Okey, dia punya folio ialah JA1. Ini rujuk kepada dari mana catatan ini dipindahkan. Okey, kemudian akaun angkutan di sebelah debit, rujuk sini angkutan debit 500, dan akaun satu lagi yang dikreditkan ialah akaun belum bayar kilang pensinik. Catatannya ialah angkutan. Okey, angkutan yang dikenakan ni sebenarnya ialah angkutan masuk semasa membeli barang. Okey, jadi angkutan di sebelah kredit 500, debit akaun angkutan catat di sebelah debit, kredit akaun belum bayar kilang pensinik di sebelah kredit. Okey, butirannya angkutan dan sini JA1. JA1 merujuk kepada dari mana catatan asal bagi urus niaga tersebut.